Okey, okey kita boleh mula tak apalah siapa je yang ada, saya tak okey je. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Dengar tak suara saya? Okey. Assalamualaikum semua. Okey. Tengok, okey nampak kan slide saya? Okey, bagus ni. Macam mana boleh tak nampak? Saya dah buka dah. Kalau ada masalah lain, awak boleh tengok slide awak sendiri yang saya dah bagi Okey, gambar pertama kita terus. Okey. Gambar pertama awak nampak gambar tu gambar apa? Tak nampak pula. Oh, kejap. Sekejap Saya cuba. Sekejap. Nampak tak? Nampak? Okey. Bagus. Okey. Okey, gambar pertama. Kenapa ada yang tak nampak tu? Tak apalah yang tak nampak tu awak tengok slide awak. Otak kita tak mula-mula belajar ni ha. Okey, gambar yang pertama awak nampak gambar apa? Bukan tangan orang lah, yang ada dialog tu. Nampak gambar kenapa dia tu? Tangan apa? Yang ada mula-mula sekali yang ada dialog tu. Cuba baca. Terpijak apa? Okey, gambar pertama terpijak tahi cicak kering. Nak ambil wuduk ke tak ambil? Dia kata gitu. Hmm. Kalau awak terpijak tahi cicak, awak kena ambil wuduk tak? Ada yang cakap tak, ada yang cakap ambil. Okey, kita tengok gambar yang sebelahnya. Abang tu pegang apa? Pegang air. Botol air itu air arak lah dia pegang tu. Sebenarnya kita boleh pegang ke tak boleh? Sebenarnya kita boleh pegang arak ke tak boleh? Hmm. Ah. Okey, ada yang kata tak boleh. Okey, yang ketiga gambar. Yang ketiga gambar. Tangan berdarah pandai kakak. Okey. Kalau ada darah sampai menitik-nitik tu awak buat apa?
Ada yang lah, ada yang letak ubat. Jadinya kalau kita terpijak najis, kita pegang arak ataupun ada tangan luka berdarah, kita perlu apa? Kena bersihkan atau kalau dalam Islam kita panggil bersuci. Okey. Okey, kita seterusnya. Okey, itu tajuk kita hari ini, mari bersuci. Kalau kata kita ada kekotoran, mari bersuci. Kalau kita terkena najis ke ada kekotoran, kita wajib bersuci. Pandai. Okey, seterusnya. Okey, pengertian. Okey, pengertian najis daripada sudut bahasa ialah sesuatu yang cemar, kotor dan jijik. Saya rasa awak dah faham maksud cemar, kotor dan jijik ni perkara yang mengotorkan lah, yang bau busuk, tak suka kan. Okey. Okey, dari sudut hukum syarak. Cuba semua baca maksudnya apa? Cuba baca pengertian hukum syarak. Apa dia? Okey bagus yang baca tu. Yang mana ianya adalah kekotoran yang menghalang daripada sahnya solat. Kalau awak kotor, awak terkena najis, kita tak boleh sembahyang. Kalau ada kekotoran, kalau kekotoran yang biasa tak apa. Ada kekotoran yang membolehkan kita sembahyang, tak apa. Itu bukan najis lah. Macam kena debu ke, kena apa, uh, awak terkena tanah ke, itu tak apa, itu bukan najis. Tapi kalau memang jelas benda tu najis, kita kena bersuci. Okey. Bahagian najis ada 3. Nampak kat situ. Yang pertama najis apa? Muhafafah iaitu ringan. Yang kedua najis mughallaza iaitu najis berat. Yang ketiga najis mutawasitat, pertengahan. Ada berapa semuanya? Ada 3 jenis. Awak semua pernah dengar kan? Ha, semua pernah dengar. Okey, seterusnya. Gambar apa kat tepi tu? Baby. Kenapa babynya? Kencing. Okey, saya bacakan dahulu. Najis muaffafah iaitu najis ringan. Iaitu air kencing bayi laki yang berumur kurang daripada 2 tahun dan hanya minum susu ibunya. Okey, bawahnya dengan kata lain, bayi laki itu belum makan sebarang makanan lain seperti biji rin, susu lembu, buah-buahan, glukos dan sebarang bentuk makanan sama ada banyak atau sedikit. Faham tak? Okey. Oh, dah pandai dah semua. Saya jelaskan. Okey, mesti bayar apa? Bayar apa ni? Kata faham. Okey, ni mesti bayar apa? Bayar lelaki ke perempuan? Lelaki. Air kencing bayar lelaki. Umurnya kena berapa? Kurang daripada umur berapa? 2 tahun dan dia cuma minum, dia minum apa?
minum 2 tahun abang. Dan minum susu ibunya. Kalau dia dah makan bubur, dah makan Nestem, dah minum air manis ataupun air buah ke kan, dia tak kira sebagai najis muhaf. Muhammad apa? Najis apa? Muhafafah lah abang. Oi. Maksudnya baby ni sampai umur 2 tahun dia tak makan lagi. Dia cuma minum susu emaknya. Dia tak minum susu tepung, dia tak minum susu segar dalam botol yang apa mak ayah awak beli tu tak. Dia cuma minum susu ibunya. Faham tak? Kena faham bukan main cakap faham je Okey, seterusnya. Okey, gambar apa kat tepi tu yang comel tu? Anjing dan Hinzir atau kita panggil babi lah. Pandang. Okey, itu dua-dua tu najis apa? Mughallazah iaitu najis berat. Okey, cuba baca maksud najis mughallazah. Baca. Okey, pandai. Bagus semuanya. Najis mughallazah iaitu apa sahaja yang ada pada anjing, babi dan keturunan kedua-duanya. Okey, contohnya termasuklah dia kata darah, bulu, tulang, air kencing, air liur, haiwan cacukan yang terhasil daripada kedua-duanya. Okey. Kenapa dia kata keturunan? Apa maksud keturunan? Ha. Kenapa dia cakap sekali keturunan tu macam mana? Okey, maksudnya ialah iaitu anjing itu sendiri dalam gambar tu ataupun babi itu sendiri dalam gambar tu ataupun termasuk daripada nenek moyang dia sehingga cucu cicit. Hmm. Semuanya haram haram untuk kita sentuh sebab najis apa? Mughallazah. Okey. Tak kisahlah contoh awak jalan-jalan, awak apa lalu tempat anjing ada air liur, awak langgar apa babi yang dah mati berdarah kan, ada aksiden ke awak langgar jalan tu. Ha. Okey. Dan seterusnya air kencing dia kan. Lagi kacukkan. Kacukkan tu macam mana? Pernah dengar tak? Kacukkan tu macam mana kakak abang? Faham ke tak? Okey, kacukkan tu ialah yang mana sama ada haiwan anjing atau babi tu kalau negara barat dia biasa buat kacukkan berdarah panas. Contohnya kuda dikacukkan dengan babi, anjing dikacukkan dengan apa contohnya lembu contohnya tapi benda tu semua adalah haram tak boleh. Walaupun contoh dia dah dikacukkan dengan lembu, lembu kita boleh makan tapi sebab dah kacuk adalah haram, tak boleh makan. Macam tu. Kalau negara barat memang selalu buat tetapi dalam Islam
hukumnya adalah haram dan berdosa besarlah hukumnya kalau terjadinya kacukan macam tu, dikira hukumnya tembak sehingga mati. Macam tu. Eh? Awak pun pernah nampak kan, kalau awak pernah nampak lah dekat video ke, dekat Facebook ke, ada muka orang, badan haiwan macam tu. Pernah nampak tak? Selalu kan awak suka tengok-tengok video kan? Ah. Ah. Tak boleh macam tu. Kalau walaupun manusia sendiri, ini kajian daripada barat lah. Walaupun manusia yang sendiri yang dikasutkan dengan haiwan, hukumnya kena tembak mati. Cuba awak bayangkan kalau keturunan tu hidup dekat dunia ni. Kan menakutkan kan? Macam tu lah. Okey, seterusnya. Najis apa? Mutawasita. Pandai kakak. Okey, najis pertengahan. Okey, najis mutawasitah ialah najis selain najis muaffafah dan najis moral lazah. Maksudnya selain daripada anjing babi, selain daripada baby kencing tu, kita namakan dia najis apa? Najis mutawasitah. Okey. Okey, termasuklah homru. Homru tu adalah homru tu adalah minuman atau cecair yang memabukkan seperti arak dan sebarang bentuk minuman keras. Maksudnya arak lah. Iaitu apapun kita panggil anggur yang dah diperap jadi masam, maka dia jadi cecair arak. Ha. Abang jangan bising ya abang, jangan bunyi-bunyi. Okey. Um, Seterusnya bangkai binatang, iaitu semua haiwan yang halal dimakan tetapi tidak disembelih mengikut syariat, hukumnya najis. Okey, haiwan tersebut contoh awak dengan mak awak naik motor sekali terlanggar ayam. Lepas tu awak kata ayam tu dah mati lah mak, kita bolehlah ambil buat makan kan. Boleh ke macam tu? Tak boleh sebab kalau dalam Islam kena sembelih dengan cara Islam, kena sembelih dengan bismillah, dengan menggunakan parang yang tajam, niat kerana Allah Taala, macam tu. Kalau awak terlanggar ayam macam tu, mati kiok macam tu, tak boleh. Itu najis. Okey, seterusnya. Yang ketiga apa? Cuba baca. Darah dan darah dan nanah yang mengalir. Darah yang mengalir, contoh awak luka mengalir-ngalir darah awak tu kena, kalau darah mengalir awak kena buat apa patutnya? Kalau ada darah mengalir awak nak kena buat apa? Kalau ada darah mengalir awak kena berhentikanlah awak basuh, lepas tu letak ubat, lepas tu awak balut. Tak boleh awak sembahyang dengan darah yang mengalir-ngalir tu tak boleh. Tak sah sembahyang awak Ataupun nanah. Kalau ada nanah, awak bersihkan nanah, letak ubat, lepas tu barulah boleh sembahyang. Okey, seterusnya sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur kecuali air mani. Ini termasuk air kencing, tahi, air mazi, air wadi, darah dan sebagainya. Okey, sesuatu yang keluar daripada kubur dan dubur ini awak buang najis ke, buang air kecil, buang air besar ataupun ibu bersalin ke kan, macam tu. Ataupun kalau lelaki istilahnya mimpi basah yang dah baling lah.
Itu kena bersihkan. Okey, yang terakhir apa kakak? Yang terakhir apa? Okey, yang terakhir muntah. Kalau awak muntah juga kena bersihkan. Kalau awak muntah terkena baju, kena bersihkan awak punya baju, tukar baju tu, bersihkan muntah awak tu. Baru boleh sembahyang, baru boleh buat ibadat lain, mengaji ke, berpuasa ke dan seterusnya. Okey. Okey, tulisannya dari India pula, tak apa. Saya bacakan yang betul. Tuliskan najis mughallazah muakhafah mutawasitah pada jawapan yang betul. Okey, yang pertama gambar apa? Yang pertama jawapannya apa? Okey, najis mutawasitah. Okey, yang kedua, siapa nak jawab? Tolong jawab. Najis apa? Muhafafah tengok. Okey, yang kedua Najib Muhaffafah. Okey, yang ketiga. Jawab. Siapa nak jawab? Najib apa? Itu darah mengalir. Okey. Najis Mutawasita. Muhaffafah yang baby kencing tu. Okey, yang ketiga Mutawasita. Yang keempat lelaki ni muntah. Apa jawapan nombor empat? Nombor empat Najib Mutawasita. Okey. Yang kelima, Hazel tu, apa jawapan dia? Nadia Mughalazah lah, Hazel. Okey, pandai. Yang keenam, yang keenam, Arab. Apa jawapannya? Nombor enam jawapannya apa? Okey, Najib Mutawasita. Yang ketujuh, Nana, gambar Nana. Okey, apa dia? Najib Mutawasita, pandai. Yang ke-8, Mutawasita juga sebab bangkai kucing. Okey, nombor 9, kasut tu dibuat daripada kulit babi. Najib. Najib Mughalazah sebabnya daripada kasut daripada kulit babi. Macam tu. Okey, pandai semua bagus. Okey, faham tak untuk hari ni? Okey, semua memang bijak-bijak belaka. Okey, itu saja untuk hari ni. Eh? Lain pun kejap ada, sekejap tak ada. Saya pun sama je. Okey. Okey, terima kasih anak-anak saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung seterusnya sebelum akhir. Ya, ini kesimpulan. Yang pertama, saya baca ya. Memahami maksud setiap tiga jenis najis. Awak pun dah tahu tadi. Ada berapa semuanya? Ada tiga, iaitu najis muhaffafah. Kedua, najis mughallazah. Dan yang ketiga, najis
mutawassithah. Tiga-tiga tu lah. Tak kisahlah ikut susunan lah kan. Okey. Jadi awak dah faham dah. Kalau air kencing bayi, najis apa. Kalau hinzir, najis apa. Kalau kasut dibuat daripada kulit anjing, najis apa. Ataupun muntah, najis apa. Darah yang mengalir, najis apa kan. Semua tadi saya dah tunjukkan. Dan ada juga contoh gambar. Saya rasa awak memang sangat jelas lah berkenaan ketiga-tiga jenis najis. Okey, yang kedua, dapat membezakan ciri-ciri najis mengikut kategori. Contohnya yang macam yang tak jelas lah kan. Contohnya arak kan. Ikutkan dia macam minuman, tapi sebenarnya dia tu adalah tergolong daripada nama jenis-jenis najis dalam Islam. Lagi kalau macam produk kosmetik daripada bahan babi kan. Contohnya brush kan. Ada je sebenarnya kebanyakannya juga orang-orang yang bukan Islam ni dia banyak keluarkan produk kosmetik yang mengandungi bahan babi kerana mengikut kajian bahan babi yang dicampurkan tak kisahlah produk kosmetik ke bedak ke gincu ke kan ataupun ke dalam makanan menjadikan sesuatu itu lebih berkualiti dan contoh kalau makanan dijadikan makanan itu lebih sedap macam tu. Okey, yang ketiga, dapat memelihara diri daripada sebarang kekotoran. Awak suka kotor ke bersih? Mesti dah bersih kan. Kalau dah tahu benda tu kotor, berbau busuk, najis kan. Jadinya bila awak dah tahu, jadinya kita pun jaga diri kita lah kan. Menjaga kebersihan kan. Okey, yang keempat, menjadikan diri seseorang yang berdisiplin dalam kebersihan. Bila kita lepas ni kita dah tahu ni najis apa semua, kita dah tahulah maksudnya okey benda tu kotor kena bersihkan. Benda tu kotor tak boleh buat sembahyang. Benda tu kotor memang tak boleh, tak sah lah kita main solat macam tu Okey. Ada soalan tak semua? Tak ada. Okey, tak apa. Kalau tak ada tu tak apa. Kan? Lain awak pun, saya pun tak berapa nak jelas. Okey, tak apa Okey, setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.